الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bersempena perhimpunan mingguan seluruh umat Islam pada hari ini, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru muslimin yang dikasihi, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi dan melaksanakan segala perintahnya. Semoga kita sentiasa berada pada landasan akidah yang betul dan tidak terpedaya dengan golongan yang sesat lagi menyesatkan. Mimbar Jumaat pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Tauliah Mengajar Suatu Keperluan. Muslimin yang dimuliakan, kenapa tauliah mengajar suatu keperluan? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, sampaikanlah daripadaku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Bukankah kita semua pendakwah? Dalam kalangan kita juga ada kelayakan agama. Jadi kenapa perlu lagi tauliah? Itulah antara persoalan-persoalan yang sering ditimbulkan oleh sebahagian masyarakat apabila membicarakan keperluan tauliah mengajar. Undang-undang telah menetapkan seseorang yang ingin mengajar agama hendaklah mempunyai tauliah mengajar yang dikeluarkan berdasarkan Seksyen 118 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 Pindaan 2016. Dalam konteks ini, mengajar bermaksud menyampaikan sebarang maklumat berkaitan dengan agama Islam melalui ceramah, forum, pengkisahan, motivasi, tazkirah, pembentangan kertas kerja, kuliah, audio visual atau cara lain sebagaimana yang ditentukan oleh jawatan kuasa tauliah. Justru khatib ingin mengingatkan kepada sesiapa yang ingin mengajar agama atau diundang untuk mengajar di masjid atau surau di seluruh Selangor, mohonlah tauliah mengajar. Pemohon akan melalui beberapa proses tapisan, iaitu ujian penilaian fardu ain dan ujian nilai. Sekiranya lulus, pemohon akan dipanggil temuduga. Seterusnya diputuskan oleh jawatan kuasa tauliah MAIS. Hadirin yang berbahagia, benarkah proses permohonan tauliah mengajar sesuatu yang menyusahkan dan tidak diperlukan? Khatib ingin menarik perhatian semua ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negara Yaman. Baginda terlebih dahulu bertanyakan beberapa soalan kepada Muaz berdasarkan sabdanya yang berikut. Kaifa taqdi? Faqal aqdi bima fi kitabillah. Qala fa in lam yakun fi kitabillah. Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah. Qala ajtahidu ra'yi. Qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dengan apakah kamu akan berhukum wahai Muaz? Maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan apa yang terdapat di dalam kitabullah. Baginda bertanya, sekiranya ia tidak terdapat di dalam kitabullah, maka Muaz menjawab, aku akan berhukum dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya lagi, sekiranya tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Muaz, aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik
kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menguji kelayakan Sayyidina Muaz dalam menyampaikan dakwah. Setelah berpuas hati dengan manhaj yang diguna pakai oleh Sayyidina Muaz dalam berhukum, iaitu mendahulukan Al-Quran, kemudian As-Sunnah dan seterusnya ijtihad, maka baginda pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah permohonan tauliah mengajar perlu melalui beberapa proses tapisan untuk melihat kelayakan, kemahiran, kemampuan dan penguasaan ilmu seseorang sebelum diberikan tauliah. Dalam hal ini, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sering memberi peringatan dan menitahkan hanya mereka yang benar-benar mahir dan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai agama Islam sahaja yang boleh diberikan tauliah untuk mengajar atau ceramah di masjid-masjid atau di surau-surau di seluruh negeri Selangor. Titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, 18 Februari 2022, Istana Alam Shah Kelang. Muslimin yang berbahagia, adakah itu bermaksud pihak berkuasa agama menghalang kerja-kerja dakwah? Perlu ditegaskan bahawa keperluan tauliah mengajar bukanlah untuk menghalang atau menyusahkan mana-mana individu yang ingin mengajar agama. Ia sebagai langkah pencegahan bagi memenuhi maqasid syariah dalam aspek memelihara agama, hifzuddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Justru bagi memastikan agama Islam itu terus terpelihara daripada sebarang anasir penyebaran ajaran sesat, fitnah memfitnah dan bersangka buruk yang boleh menimbulkan kesan negatif terhadap agama, masyarakat dan negara, maka tauliah diperlukan. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kalimatu haqq urida biha batilun." Maksudnya, kata-kata yang benar tetapi bertujuan batil. Hadis riwayat Muslim. Maka di sini keperluan tauliah mengajar yang antara lainnya untuk memastikan bahawa yang pertama, seseorang itu benar-benar layak dan sesuai untuk mengajar agama. Kedua, seseorang itu benar-benar layak dan mengekang penyebaran ajaran atau fahaman yang menyeleweng daripada pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, mengelak sesuatu perkara yang boleh menimbulkan kontroversi dan sensitiviti dalam kalangan masyarakat. Yang keempat, mencegah mana-mana pihak yang menggunakan platform ceramah untuk menghina atau mengaibkan orang atau sesuatu kumpulan tertentu. Dan yang kelima, untuk memastikan pemegang tauliah mematuhi setiap peraturan dan undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Muslimin yang berbahagia, perkembangan teknologi semasa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan ilmu agama pada bila-bila masa hanya di hujung jari. Namun, masyarakat perlu memastikan guru yang mengajar atau menyampaikan ilmu tersebut adalah individu yang dipercayai dan diyakini ilmunya bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta berpegang kepada fahaman ahli sunnah wal jamaah. Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah kitab sahihnya daripada Muhammad Ibn Sirin, beliau berkata, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum." Maksudnya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka kamu lihatlah daripada siapakah kamu mengambil agama kamu. Hadis riwayat Muslim. Khatib mengingatkan bahawa mana-mana orang yang cuba mengajar atau menyebabkan pengajaran agama Islam tanpa tauliah adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 119 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 pindaan 2016. Muslimin yang dirahmati Allah, pihak JAIS kerap menerima aduan bahawa masih terdapat masjid dan surau yang mengundang penceramah tanpa tauliah. Malah penceramah yang tidak mempunyai tauliah pun tahu tentang keperluan mendapatkan tauliah di negeri Selangor, namun masih terus mencuba untuk memberi ceramah di masjid dan surau tanpa tauliah.
Dan apabila kebenaran ceramah di masjid dan surau tidak diberikan atas alasan tiada tauliah, pihak berkuasa agama yang dipersalahkan dan diperlekehkan kononnya menghalang usaha-usaha dakwah untuk dilakukan di masjid dan di surau. Mengapa ini boleh berlaku? Sedangkan sehingga 31 Disember 2022 terdapat seramai 5,641 pendakwah bertauliah di Selangor. Jumlah penceramah bertauliah yang ramai ini tidak menyukarkan pihak masjid atau surau untuk memilih mana-mana penceramah yang bertauliah yang boleh diperoleh maklumat mereka melalui laman sesawang Jabatan Agama Islam Selangor. Pihak MAIS juga ingin menegaskan kepada semua pemegang tauliah MAIS, hendaklah pada setiap masa mematuhi undang-undang atau apa-apa arahan, larangan atau perintah yang diberikan oleh pihak berkuasa agama. Hendaklah menggunakan tauliah mengajar pada situasi yang betul, bukannya untuk kepentingan diri dan keuntungan peribadi. Tidak menyelitkan lawak jenaka yang melampau sehingga masyarakat hanya mengingati lawak berbanding ilmu yang disampaikan. Akhirnya, masyarakat lebih tertarik kepada penceramah yang kerana lawaknya tetapi bukan kerana ilmunya. Pemegang tauliah juga diingatkan supaya tidak mencampur adukkan isu agama dengan politik kepartian dan permusuhan sesama Islam, atau menyelitkan apa-apa perkara yang mempunyai kecenderungan bagi mendatangkan kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana agama, atau membangkitkan perasaan tidak suka terhadap mana-mana kerajaan, atau membangkang perasaan buruk sangka dan permusuhan antara beberapa kaum atau golongan penduduk di negara ini. Sebagai pemegang tauliah, hendaklah pada setiap masa menunjukkan akhlak yang baik bertepatan dengan apa yang diperkatakan dalam kuliahnya maupun ceramahnya. Tidak berkelakuan dengan cara yang boleh mencemarkan agama Islam atau apa-apa perkara yang boleh menyebabkan tauliahnya ditarik. Selain daripada itu, pemegang tauliah juga adalah pendukung aspirasi pihak berkuasa agama dalam mengurus hal ehwal agama Islam dan pembangunan umat Islam. Dalam hal ini, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor menegaskan bahawa sebagai ketua agama Islam di negeri Selangor, seperti yang termaktub di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 dan kuasa-kuasa yang diperuntukkan di bawah enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, baginda mempunyai kuasa untuk menitahkan agar tauliah terhadap mana-mana pihak ditarik balik atas sebab-sebab tertentu demi memelihara kesucian agama Islam dan mengelak perpecahan dalam kalangan masyarakat. Muslimin yang berbahagia, mengakhiri khutbah pada minggu ini, khatib ingin menyeru. Yang pertama, umat Islam hendaklah menuntut ilmu yang betul daripada guru yang dipercayai dan diyakini keilmuannya bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang diberi tauliah oleh MAIS. Yang kedua, umat Islam hendaklah yakin bahawa ilmu fardu ain dan fardu kifayah adalah ilmu Allah yang wajib diajar dan amanah, benar dan ikhlas bertujuan mewujudkan individu yang bertakwa, masyarakat yang damai dan negara yang makmur. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sedar bahawa segala keputusan dan pengurusan pemerintah terhadap rakyat dibina di atas kemaslahatan sebagaimana yang disebutkan berdasarkan kaedah fiqh. Tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Maksudnya, tindakan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap rakyat bergantung kepada maslahah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada mengesakan dan mematuhi perintah Allah serta dia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah. Surah Fussilat ayat 33. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.